Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Matnul Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Semoga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memahami kitab ini dengan baik, dan semoga ianya akan menjadi satu mukaddimah untuk kita terus menerus menguasai ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam ilmu usul fiqh. Kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Al-Syafi'i, kata beliau, saya berpendapat bahawa ada 3 ilmu yang perlu sangat-sangat dikuasai oleh para penuntut ilmu hari ini. Walaupun cabang ilmu tu macam-macam, cabang ilmu ada macam-macam, namun kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, pendapat beliau, ada 3 ilmu yang kita kena kuasai sungguh pada zaman hari ini. Yang pertamanya usul fiqh, yang keduanya fiqh mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dan yang ketiga adalah al-lughatul arabiyyah. Lughah Arabiah dari segi nahwu saraf, bukan semata-mata nahwu saraf, tapi dari segi juga penguasaan bahasa Arab kita, dari segi pertuturan, dari segi bahasa kita, vocab. Kalau kita dah tahu kalimah-kalimah yang pelbagai, macam mana kita nak susun dari segi penggunaan ucapan. Jadi 3 ilmu ni sangat-sangat perlu ditumpukan, kata beliau. Tapi ini pendapat beliau lah. Kalau siapa yang tidak mahu menguasai ilmu usul fiqh, dia terpulang. Tapi kata Syekh Shaltut Hafizahullah, dari segi keperluan masyarakat hari ini, 3 ilmu ni sangat perlu. Bahasa penting lah, sebab bahasa ni kunci. Kalau kita akal hebat sekalipun tapi bahasa Arab tak power, baca kitab pun boleh jadi kita goreng kot lain, kan? Kita goreng kot lain, habis terus, lain yang pengarang sebut, lain kita faham. Lepas tu kita sandarkan pengarang mengatakan, macam yang pernah berlaku, saya pernah baca satu buku, dia kata bagi orang yang mahu berkorban pada hari-hari Aidil Adha, disunatkan dia tidak memotong bulu binatang korban itu dan tidak memotong kuku binatang korban itu. Sunat bagi orang yang nak sembelih tu, dia tidak potong kuku binatang korban dan tidak potong bulu binatang korban. Saya pun tanyalah kepada yang terjemah tu, betul ke domir ni? Dia kata betul. Domir dalam bahasa Arab tu dia sebut domir, dia tak sebut siapakah pemilik domir tu, tapi dia fahamnya domir tu merujuk binatang korban. Kita faham merujuk kepada orang yang nak berkorban. Orang yang nak berkorban disunatkan tidak potong bulu-bulu yang ada pada badan dia, kepala dia, bulu ketiak dia apa semua. Dan dia juga disunatkan supaya tidak memotong kuku dia sendiri. Tapi bila saya sebut begitu, yang pemilik kitab berkeras. Dia kata tak, domir balik kepada kuku kepada binatang korban. Jadi saya pun bila dia nampak sangat tak nak dengar cakap kita, saya kata, Ustaz, apa tujuan kita potong kuku binatang korban tu? Pernah ke orang potong? Satu hal. Yang kedua, nak potong pakai apa? Ketik kuku dia nak besar mana? Kalau kuku lembu macam nak potong tu, Kalau kuku kambing pun susah dah. Kuku lembu, kalau kuku unta, dia nak buat macam mana? Dan apa tujuan dia potong? Kenapa syarak kata jangan potong? Apa kelebihan potong? Akhirnya dia terkedu, dia kata tak apa, saya rujuk balik. Tak mengaku tu kan. Tak nak mengaku salah tu, semangat tu. Tak pula bagus lah, dia semangat untuk mempertahankan kebenaran. Dan subhanallah, bila kita rujuk, bukan takat beliau saja silap, ramai yang silap, terjemahan-terjemahan banyak yang silap. Kenapa? Kena bahasa. Tapi disandarkan bahawa Nabi menyatakan, sebutkan bahaya tu bahasa. Dari segi usul fiqh sangat penting untuk kita mengetahui cara seseorang faqih tu mengeluarkan hukum hakam. Sebab kadang-kadang orang menghentam Islam atas sebab hukum. Dan penguasaan hukum hakam fiqh juga sangat penting, kerana bila masyarakat, bila kita pulang ke Malaysia, yang akan ditanyanya hukum hakam. Jarang sangat orang kampung tanya, Ustaz, hadis ni hadis mu'dal ke, hadis maqtu' ke, munqati', Ustaz? Apa illah hadis ni? Dia punya perawi ni macam mana, Ustaz? Perawi ni dia
dia bukan sahabat, tapi dia waktu Nabi. Jadi kita nak hukumkan ini sebagai hadis mursal ke ataupun hadis marfu' hukman. Tak tahulah, kalau orang kampung boleh tanya soalan begitu, lompat kita kan. Tapi biasa orang tanya apa? Halal haram. Jadi maknanya, sebab itu kata Syekh Said, 3 ilmu ni kena dikuasai. Bagi orang yang memang dia ada cita-cita nak menguasai fiqh lah. Bila fiqh, dia tak boleh tinggal usul fiqh lah. Okey. Tapi kalau kebetulannya saya, katakan satu orang kata saya tak nak menguasai fiqh, saya punya minat dari segi bahasa Arab semata-mata, atau saya nak menguasai ilmu hadis semata-mata, itu pulanglah. Setiap orang Allah Ta'ala akan lorongkan dari segi apa yang dia diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang menguasai bidang tersebut. Namun apa yang difahami oleh guru saya tadi, beliau menampakkan dari segi keperluan masyarakat yang sangat-sangat diperlukan hari ini, bukan lagi dalam bidang bidang-bidang lain, tapi 3 bidang ini, sebab dia saling kait mengait. Tapi tidaklah menafikan kalau ada orang yang dia memang nak jadi pakar dalam bidang akidah, walaupun mungkin dari segi hukum hakam fiqh dia tak berapa pandai, tapi dia nak kuasai hukum hakam fiqh, hukum hakam yang berkaitan dengan akidah macam tu. Pulanglah kan, masing-masing lah ikut kita punya kecenderungan dan di mana yang Allah Ta'ala lorongkan kita. Okey, selesai dah Babel tu, kita masuk kepada perbahasan kita yang berbakiah gitu. Cuma hari ni kita tak dapat nak ulang mata lah. Kita akan ulang mata masa kita bertemu pada hari yang panjang, itu pada hari Khamis. Siapa ada jam? Sebab saya takut saya akan bercakap dengan panjang lebar. Boleh pinjam jam? Saya tak minta terus. Okey. Tapi kau nak bagi pun kita terima. Tak? Tahadu tahabu. Tu hadis Nabi tu, tak nak amalkan. Kena amalkan. Itu semua cara nak minta free. Okey, selesai. Baik. Dalam pertemuan yang lepas, kita masuk pada perbincangan tentang ilmu daruri dan juga ilmu muktasab. Betul tak? Okey, ilmu daruri dan juga ilmu muktasab. Kenapa bincang pasal ilmu daruri dan muktasab? Sebab kerana asal perbincangan bincang usul dan juga fiqh. Lalu setelah kita faham apa itu fiqh, apa semua, Imam Al-Haramain nak bagi kita faham sungguh-sungguh, dibuat perbandingan. Apakah dia perbandingan di antara fiqh dengan ilmu, supaya kita dapat nampak dengan jelas apakah sebenarnya fiqh dan apa pula hubungan dia dengan ilmu. Adakah semua fiqh itu ilmu atau semua ilmu itu fiqh? Lalu akhirnya selesai. Kita pun tahu bukan semua ilmu itu fiqh, tapi semua fiqh adalah ilmu. Kemudian Imam Haramain bawa satu perbahasan lain yang berkaitan juga dengan kalimah ilmu, tetapi mempunyai maksud yang lain daripada ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu sejarah, iaitu ilmu dengan masuk keyakinan 100%, yang akan mengeluarkan banyak juga ilmu. Akan terkeluar ilmu fiqh, akan terkeluar beberapa masalah-masalah akidah yang berlaku khilaf, yang bukan bersifat qat'iyat. Akan terkeluar ilmu yang berkaitan dengan sejarah yang tidak sabit dengan tariq mutawatir. Dia walaupun ilmu tapi tidak dianggap sebagai satu maklumat yang dapat diyakini 100%. Jadi datanglah perbahasan tentang apakah dia ilmu dengan masuk keyakinan 100% yang kena dengan realiti. Walaupun ilmu fiqh itu termasuk dalam ilmu, tapi ilmu ada banyak makna. Salah satu maknanya adalah keyakinan 100%. Jadi ilmu fiqh tak termasuk keyakinan 100%, sebab ilmu fiqh ni sabit dengan ijtihad. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, wa madama at-tariq wal ijtihad fa kaifa naqul innal fiqha yaqini. Sebab tu bila satu orang kata sembahyang itu, sembahyang zuhur adalah wajib, dia bukan termasuk dalam perbahasan fiqh, dia termasuk dalam perbahasan akidah. Kerana kewajipan sembahyang zuhur qat'i, bukan sabit secara khilaf. Tak ada ulama khilaf sembahyang zuhur wajib atau tidak. Maka apabila dia termasuk dalam perbahasan qat'iyat, dia terkeluar daripada ta'rif fiqh. Kerana fiqh adalah zon, ilmu yang di sisi seorang mujtahid dia merasakan moga-moga inilah kehendak Allah. Maksudnya masih lagi belum pasti zon. Jadi setelah dibincangkan ilmu dari segi makna keyakinan, maka dan sebelum itu telah dibincangkan apa dia al-jahlu, satu benda, gambaran satu orang yang salah terus daripada realiti.
Maka ilmu dengan masuk keyakinan 100% dan kena dengan realiti terbagi kepada dua, iaitu ilmu muktasab dan ilmu daruri. Ilmu muktasab, ilmu pengetahuan 100% yang kena dengan realiti tetapi memerlukan kepada kajian, memerlukan kepada ta'ammul, memerlukan kepada pemikiran. Manakala al-ilmu daruri tidak memerlukan kepada pemikiran. Dengar tu terus faham. Ya, betul, 100% yakin. Contoh, siapa di kalangan kita yang tak pasti kita berada pada waktu malam sekarang? Kalau dia kata saya rasa mungkin malam, mungkin sebenarnya tengah zuhur, maka kita kata okey, cukup, tak payah belajar usul fiqh, baliklah ke rumah. Baliklah ke rumah, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, moga Allah kembalikan akal. Sebab kamu sudah terkeluar daripada taklif. Kamu dah bukan mukallaf dah. Bila tak tahu nak bezakan sekarang malam atau siang, dia bukan mukallaf dah. Dia dah tak berdosa dah. Buatlah apa saja, dia tak berdosa dah. Sebab dia ghair mukallaf. Jadi tidak ada siapa di kalangan kita yang khilaf sekarang kita berada di waktu malam, dan tak ada siapa pun khilaf yang kita sebenarnya sudah terlambat dari segi mulakan kelas usul fiqh. Tidak ada khilaf di kalangan kita, dan benda itu tidak memerlukan pemikiran. Betul ke kita dah terlawat? Kelas pukul 9 sepatutnya, tiba-tiba dia start pukul 9.20. Adakah bila dia start 9.20 tu menunjukkan bahawa dia telah terlambat? Ke sebenarnya dia lebih awal pada waktu ya, daripada pukul 9. Ke 9 dulu atau 9.30 dulu, atau 9.30 dulu baru 9 dulu. 9.30 lepas tu 9.25, 9.20, 9.15, lepas tu pukul 9. Dia terbalik ke macam mana? Tak ada siapa yang nak buat kajian macam tu. Dan siapa yang buat kajian kita kata awak telah buang masa. Apa ni? Awak gila ke apa? Jadi maknanya dia tidak memerlukan kepada tidak memerlukan kepada kajian, tidak memerlukan kepada sampai nak minta dalil. Itu namanya al-ilmu ad-daruri. Dan alhamdulillah kita telah berbincang pada pertemuan yang lepas juga berkenaan dengan apakah dia an-nazar dan juga apakah dia al-istidlal. An-nazar maknanya pemikiran, harakatul al-fikri, harakatul nafsi fil ma'kulat, itu adalah al-fikru. Manakala harakatun nafsi fil mahsusat dinamakan sebagai at-takhayyul. Dan kita telah bincang juga dalam pertemuan yang terlepas, al-fikru itu dia adalah bersifat lebih besar, kerana al-fikru kadang-kadang merujuk kepada kita nak tetapkan adakah kenyataan ini benar atau tidak. Kadang-kadang dia tak sampai kepada nak menetapkan keputusan, tapi dia hanya nak faham saja kenyataan ni apa makna dia. Okey, dia belum nak buat keputusan lagi. Kita panggil dalam ilmu mantik tasawur dan juga tasdir. Al-fikru dia akan pergi kepada at-tasawur dan juga kepada at-tasdir. Kadang-kadang bila orang kata, akhi, awak tahu tak apa itu manusia? Apa dia manusia? Manusia adalah semua benda yang tidak bernyawa. Kita dengar manusia adalah semua benda yang tidak bernyawa. Kita mula fikir tentang perkara itu. Apa dia manusia tidak bernyawa? Semua benda yang tidak bernyawa. Benda yang tidak bernyawa. Satu maknanya satu zat, makhluk, dan dia tidak ada roh. Maknanya dia tidak membesar, dia tidak bergerak, dia tidak begitu. Kita faham dulu peringkat awal, at-tafakkur. Tapi akhirnya kita kata kalau begitu ini bukan manusia. Kita sudah meletakkan satu keputusan bahawa kenyataan manusia adalah benda yang tidak bernyawa. Ini salah. Kita nak menetapkan keputusan. Maka bila kita nak menetapkan keputusan juga, kita perlu kepada pemikiran. Jadi al-nazar pergi kepada sama ada hanya nak mengetahui apakah makna satu kenyataan itu, dan kadang-kadang dia pergi lebih jauh kepada nak menetapkan adakah setelah saya faham apa maksud orang ni, kenyataan dia betul atau tidak. Dia kata sekarang kita berada di rumah Pahang. Okey, kita berapa? Sekarang kita berada di rumah Pahang. Maksudnya kita bukan berada di hotel, bukan berada di istana, kita bukan berada dalam hutan. Kita faham apa kenyataan dia dulu. Maka memerlukan kepada tafakur. Rumah Pahang, rumah Pahang. Ada ke rumah untuk orang Pahang? Ke sebenarnya tak wujud rumah Pahang. Jadi kita memerlukan kepada fikiran. Setelah kita faham apa itu rumah Pahang, rumah Pahang maksudnya rumah yang ditinggal, yang diduduki oleh pelajar Pahang, bukan diduduki oleh orang Pahang. Sebab ada orang Pahang yang dia bukan pelajar, tak ada duduk rumah Pahang. Okey, akhirnya setelah kita dah faham apa kenyataan tu, kita nak letakkan keputusan. Betul ke ucapan ni? Tak betul, ni bukan rumah Pahang, ni rumah Johor. Dia kata sekarang kita berada di rumah Johor di
di Hayyu Ashir. Mana ada rumah jual di Hayyu Ashir? Kita pun buat keputusan. Jadi sama ada kita belum buat keputusan atau setelah buat keputusan, dia juga memerlukan kepada al-fikru, kepada an-nazar. Adapun al-istidlal ataupun yang diterjemahkan dengan talabud dalil, kita nak susun, kita nak buat satu keputusan, tapi sebelum nak buat keputusan kita kena susun, kita kena mencari dalil kenyataan ni betul atau tidak. Maka dia juga adalah al-fikru. Tetapi bila sebut al-istidlal, dia bukan lagi nak tahu tentang makna satu kenyataan. Dia bukan pergi kepada tasawur, dia nak pergi kepada tasdiqat. Ataupun boleh juga difahami tasdiqat ai wa kadzalika takdziban. Cuma kita biasa sebut tasdiq sebab memang kita insya-Allah bila bercakap betul, bukan cakap tipu. Jadi as-sidqu huwal asl wal kadzib khilaful asl. Jadi al-istidlal dia juga nazar, tetapi nazar yang bukan menyeluruh, tapi hanya khusus kepada satu tajuk, iaitu nak mencari kebenaran satu kenyataan. Maka dia memerlukan kepada al-istidlal, memerlukan kepada minta apa bukti kenyataan ini benar atau apa bukti kenyataan ini salah. Jadi dia akan terpaksa fikir, orang ni cakap macam ni, kalau ucapan begini dia akan buat keputusan ni, betul ke benda ni? Benda tak betul, maka dia akan buat keputusan tak betul. Dia kata benda ni begini-begini, bukti dia begini-begini, betul. Dia pun buat keputusan kenyataan ini adalah betul. Maka dia mencari dalil itu, dia menuntut supaya didatangkan dalil itu, sama ada dia sendiri yang cari atau minta orang tolong berikan. Kesemua itu akan adalah dinamakan al-istidlal. Wal istidlalu an-nazar, lakin laisa kullu nazar huwa al-istidlal. Fa kullu istidlalin nazarun walaysa kullu nazarin bil istidlal, walaysa kullu nazar bistidlal, atau walaysa kullu nazar istidlala. Jadi tahulah kita hubungan di antara an-nazar dan juga al-istidlal adalah umum wa khusus mutlak. Ada satu ruang yang besar, ada satu ruang kecil dalam bulatan besar. Yang besar tu dalam contoh sini apa dia? An-nazar ataupun al-istidlal? An-nazar, sebab an-nazar lebih besar ruang skopnya, tetapi al-istidlal lebih kecil skopnya, tapi dia berada dalam an-nazar. Jadi semua istidlal adalah nazar, tapi bukan semua nazar adalah al-istidlal. Dan alhamdulillah kita telah pun membicarakan perbahasannya dengan panjang lebar sampai panas kepala saya. Bila kepala saya panas tu maksud dia darah sedang naik. Jadi kena redakan balik. Kita pun tawakuf kelas pada minggu lepas sebab bila nampak dah naik tu, kalau terus juga dia akan terus naik, dia akan terus ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha yang pergi bukan lagi jasad tapi adalah ruh. Maksud dia orang pun sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, haram alaih yamut qabla an yakhtimil kitab. Okey, hari ni kita masuk kepada apakah dia ad-dalil. Kenapa bincang pasal dalil pula? Kan nak bincang pasal al-ilmu je. Kenapa bincang pasal ad-dalil? Kerana ada pada kalimah al-istidlal, ta'rif kepada al-istidlal talabud dalil. Oleh kerana dah sebut al-istidlal huwa talabud dalil, taib mahu talab ma'ruf, ai talab yani nahnu nurid iradatud dalil. Talab. Taib, apa pula ad-dalil? Lalu kata Imamul Haramain Al-Juwaini, bismillahirrahmanirrahim, qala Syekh Muhammad Syekh Idris Al-Marbawi, qala Imamul Haramain Al-Juwaini. Bagi tadi baca kitab Syekh Idris Al-Marbawi masih teringat ke Syekh Idris. Qala Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurahiha, Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala wad dalil huwal mursyidu ilal matlub. Setelah kita sebut tentang takrif al-istidlal, talabud dalil, maka oleh kerana nak faham istidlal kena faham semua petikan dalam takrif, antaranya ad-dalil. Lalu kata Imamul Haramain wad dalil huwal mursyidu ilal matlub. Ad-dalil adalah penunjuk arah, al-mursyid yang menunjukkan arah, yang memberikan pedoman kepada al-matlub, kepada benda yang ingin dicari tersebut.
Itu dia ad-dalil. Sebab kita nak sampai kepada natijah. Okey, siapa yang boleh bantu kita tunjuk arah supaya kita sampai kepada natijah? Yang menunjuk arah itu namanya dalil. Hatta dalam bahasa Arab pun, ay ya akhi anta turid an tusafir ila hadzal makan gharib, hal ma'aka dalil? Maksudnya apa? Hal ma'aka rajulun yastati an yukhbiraka at-tariq ila hadzal makan? Dalil dalam bahasa Arab, hatta penggunaan orang Arab Mesir pun, dalil dengan maksud orang yang menunjuk arah. Kalau kita nak pergi musafir mana-mana, pergi ke Turki contoh, tak tahu nak cakap Turki pun tak erti, apa benda pun tak erti, baik, siapa boleh tolong tunjukkan jalan supaya tak kena kelentong, tak kena tipu? Okey, ad-dalil. Apa dia ad-dalil dari segi bahasa? Al-mursyidu ila al-matlub, ay ayyu syai'in arsyadana ila ma nurid. Saya pasal pergi Turki baru ni, saya nak pergi ke Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita buka Google, dia pun sebut jalan sini. Maka ketika itu dalil saya adalah Syekh Google hafizahullah. Jadi dia adalah dalil saya sebab dia membawa saya kepada jalan yang saya inginkan. Dan sekali itu daripada rumah saya nak balik, daripada jalan-jalan tu nak pergi ke rumah, saya pun buka Google. Dia pergi bawa saya pergi ke tempat jalan mati. Sakit hati saya dengan Google. Ketika itu Google tidak menjadi ad-dalil, tapi dia menjadi mudil, menyesatkan saya. Jadi walaysa dalilan walaysa mursyidan, bal hina izin akhta'a Google wa huwa min makhluqatillah. akhta' laysa ma'suman min al-khata'. akhta' wa adallani wa ana ta'ban wa ana za'lan, lakin fi yawmil akhar fatahtu Google tani bi anhu ahyanan aw mu'zam al-ahyan asaba illa fi waqtin qalil atau fi ahwal qalilah akhta' wa adall. Jadi dalil semua benda yang menunjuk kepada kita akan al-matlub. Kata para ulama, ta'rif ad-dalil huwa al-mursyidu ila al-matlub, ini adalah ta'rif dari segi bahasa. Ini adalah ta'rif dari segi bahasa. Maksudnya dalam kitab ni kadang-kadang dibawakan ta'rif segi bahasa, kadang-kadang dibawa ta'rif dari segi istilah. Disebut al-aslu ma bunya alaihi ghairuh, dari segi bahasa. Mai kepada awal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, bawa ta'rif dari segi istilah pula. Tak pula sebut wal fiqhu huwal fahmu, dia tak bawa pula ta'rif dari segi bahasa. Jadi Imamul Haramain Al-Juwaini dalam mendatangkan definisi dalam kitab ini kadang-kadang dibawa dalam ta'rif bahasa, kadang-kadang dibawa dalam ta'rif istilah. Di sini adalah berdasarkan ta'rif bahasa. Dari segi bahasa, ad-dalil huwal mursyidu ilal matlub. Jadi lampu isyarat dia juga dianggap sebagai dalil sebab dia bagi tahu kepada kita apa yang kita kena buat, berhenti, berjalan, sebagainya. Papan tanda, dalil. Google, ahyanan atau mu'zam al-ahyan, dalil. Kawan kita penunjuk arah, dia pun dalil. Orang tanya hukum tak tahu, buka kitab fiqh, jumpa terus, jadi kitab fiqh ketika itu jadi dalil. Sebab dia adalah dari segi bahasa semua yang menunjukkan arah kepada kehendak kita. Apa yang kita inginkan itu dia tolong bagi tahu, dia menunjukkan arah, maka itu dinamakan sebagai ad-dalil. Dari segi istilahnya, bismillahirrahmanirrahim, bila kita buka kitab-kitab disebut wad dalilu ala kaza wa kaza huwa kaza wa kaza, contoh baik kitab fiqh, baik kitab akidah, maka ad-dalil dari segi istilah bukan kawan kita yang tunjuk arah, bukan Google, tetapi ma yumkinu. Kalau siapa nak catat ad-dalil dari segi istilah adalah ma yumkinu at-tawassulu, ma yumkinu at-tawassulu, ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazari fihi, ma yumkin at-tawassulu
bi sahih an-nazar fihi ila ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bimatlubin khabariyin, ila al-ilmi bimatlubin khabariyin. Saya ulang pada awal, ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bimatlubin khabariyin, tambahan dia au dhannihi. Ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bimatlubin khabariyin au dhannihi. Dapat semua? Ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bimatlubin khabariyin au dhannihi. Itu adalah ad-dalil. Ta'rif ni saya ambil daripada kitab Ghayatul Ma'mul, Syarhu Waraqatil Usul, karangan Imam Ash-Shihab Ar-Ramli, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Dan beliau ada kitab besar dalam ilmu usul dalam yang menguraikan matan waraqat, namanya Ghayatul Ma'mul. Syekh Said Syatuk pesan kepada saya, habis baca matan waraqat, baca kitab Qurratul Ain. Habis baca kitab Qurratul Ain, baca kitab Ghayatul Ma'mul. Kalau dapat selesai Ghayatul Ma'mul, pelajar ketika itu dah mampu untuk dia mula membuka kitab yang lebih tinggi, kitab Syarah pada Jamu' Jawami'. Dia punya jalan ni ke situ. Jadi kita baru baca warakat, kita ada lagi beberapa kitab yang akan kita khatamkan kalau ada umur lah. Dan setakat ni saya baru ada 2 generasi. Habis warakat, sekarang ni baca kitab baca kitab Qurratul Ain Imam Al-Hattab, juga syarah pada matan al-warakat. Tapi kitab Qurratul Ain mungkin ambil masa 2 tahun. Ghayatul Ma'mul mungkin 3 atau 4. Tu dia pengsan nak tunggu Sebab tu siapa yang nak duduk Mesir, dia kena duduk lama lah. Kalau kita nak betul-betul kuasai kitab-kitab ni, kita kena duduk lama sikit Sebab apa? Sebab kita kat Malaysia tak baca warakat. Bayangkan kalau kita dah baca warakat kat Malaysia, ataupun dah baca sekali dengan Syarhul Mahalli, datang Mesir takkan dah baca warakat lagi. Kita akan terus naik. Jadi umur kita jadi cepat sikit Tapi dah kerana kita terlewat, tak tahulah orang tempat lain macam mana, tapi saya cerita tentang negeri saya, negeri Selangor. Tak tahulah kalau stam adik-adik di Johor, dah kita bukan tekat orang kuat, kita dah sampai kepada Nihayatul Usul. Usul fiqh tu dah sampai Nihayatul Usul. Tapi setahu saya stam ni hatta matan warakat pun dia tak boleh belajar Itu kelebihan yang ada lah. Tapi dia kena ubah tu dia kena ada satu perubahan dalam sistem. Sebab tu kita agak terlambat. Kalau orang Malaysia, kita agak terlambat. Beza dengan sahabat-sahabat kita daripada Indonesia Kadang-kadang saya tengok sahabat Indonesia, dia sampai hari pertama dia boleh cakap Arab. Saya pergi Istanbul baru ni, jumpa ada seorang sahabat daripada Kalimantan. Saya dah tak cakap Arab, dah tak cakap Melayu kat 7 bulan. Melainkan hanya dalam kali ni pun Syekh Said kata kena cakap Melayu. Sebab kalau cakap Arab, belajar-belajar baru, ilmu pula ilmu payah, tu orang tak faham. Cakap je lah Melayu. Jadi bila saya ke Istanbul, saya dengan kawan-kawan memang cakap Arab lah. Jadi adik daripada Istanbul tu, pelajar Indonesia daripada Kalimantan tak silapnya, dia borak dengan saya pun cakap Arab, dia pun balas Arab. Saya pun kata, saya minta izin, kalau tak mampu saya nak cakap Melayu. Kalau izinkan saya nak cakap Arab dengan kamu. Sebab saya dah 7 bulan tak cakap Melayu. Dia kata, kalau kita nak cakap Arab. Okey, bila saya cakap Arab dengan dia, saya tak tahu yang dia baru hari pertama sampai ke Istanbul. Maknanya daripada Indonesia terus ke Istanbul, boleh bercakap dengan saya sampai saya pun tak jumpa dia punya kekok cakap Arab. Maknanya apa maksud dia tu? Maknanya masa di Indonesia dia tak pandai cakap Arab, sampai Istanbul terus pandai, bukan? Macam tu tak? Di Indonesia tak pernah langsung cakap Arab, tak pandai langsung, tiba-tiba sampai Istanbul, berkat Istanbul terus boleh cakap Arab. Itu maksud dia? Tak. Maksud dia daripada Indonesia lagi dia selesai bahasa Arab. Dia tak payah bincang nak cakap oek lagi, dia dah boleh cakap. Saya terkejut. Makul. Saya ingatkan dia dah duduk Istanbul, dah belajar dengan ulama-ulama Arab di Istanbul. Walaupun kebanyakan orang Turki tak cakap Arab, tapi ulama-ulama dia boleh cakap Arab juga. Ingatkan dia dah duduk setahun 2. Sebab kawan-kawan dia tu dah lama. Sampai dia orang cakap pun bunyi Arab Syariah.
Bila kita sebut tu benda, kata kita peringkat ada masalah ke? Kalau kita cakap orang mesti apa pasal? Ada apa? Rupanya dia orang maksud na'am. Lain kalau kita kan? Saya peringkat awal baru teringat khilaf antara lahjah orang Mesir dengan lahjah orang Turki, lahjah orang Syria. Kawan-kawan yang dia orang tu dah setahun dua, tak apalah, memang bunyilah Arab tu okey. Yang ni baru sampai, tapi dah macam cakap Arab tu dah cair istilahnya. Jadi kalau kawan-kawan di Indonesia ni, kita tengok sistem mereka lalu itu menyebabkan mereka sudah mahir dari segi bahasa Arab. Kita pula orang Melayu, kelebihan kita baru nak belajar, baru nak bercakap di Mesir. Itu kelebihan kita pula yang tak dimiliki oleh sahabat-sahabat Indonesia. Masing-masing ada kelebihan. Okey. Jadi tak apalah, moga-moga satu hari nanti generasi akan datang lagi baik. Dia tak bincang Matan Waraqat, tak bincang nak cakap Arab. Apa ni nak suruh kita orang cakap Arab? Kita daripada sekolah rendah tadi dia cakap Arab dengan mak kita pun, mak kita pun boleh cakap Arab dengan kita. Kita tak sampai tahap tu. Kalaulah berlaku benda tu, dia akan bagi kesan besar pada masyarakat. Masyarakat akan punya ulama yang betul-betul ulama, bukan sekadar pelajar yang zahirnya macam ulama tapi dia masih pelajar. Okey, balik kepada cerita kita. Apa dia ad-dalil? Kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab beliau Ghayatil Ma'mul, yang kita akan jumpa pada tahun yang ke-3 nanti kalau mau panjang lah. Jadi kita orang Malaysia ni kena lama sikit kat Mesir, target ambil master PhD. Bukan sebab master PhD, supaya kita dapat qadha balik benda yang kita tak belajar sebab tu kita di Malaysia. Ma yumkin at-tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw dhannihi. Ma, apa saja. Maksud dia ma di sini akan membatalkan kalau orang yang kata tak, dalil kami Quran Sunnah je. Tak, dalam ilmu Islam dalil bukan Quran Sunnah saja, akal juga adalah dalil. Apabila kita bawa satu kenyataan dan dalilnya adalah akli, dalil akal. Contoh kita kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Apa bukti? Sebab Allah ciptakan tempat. Maknanya sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada tanpa tempat. Maknanya kalau Allah satu ketika dahulu yang sebelum wujudkan tempat dah tak bertempat, takkan selepas Allah wujud tempat jadi bertempat. Tidak bertempatnya Allah tidak mustahil, kerana itu yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Kamu dakwa sekarang Allah bertempat, kamu mendakwa Allah masuk dalam tempat, dan benda ni mustahil. Kalau orang kata dah, ini dalil akal, saya tak terima, saya pegang dalil Quran, maka dia tak faham apa itu dalil. Sebab dalil yang kita bawa adalah dalil akal yang tidak dapat ditolak. Betul tak? Ketika Allah belum menciptakan langit, bumi, arash, ruang kosong, apa benda pun tak ada, yang ada hanya Allah. Di mana Allah ketika itu? Soalan tak betul dah. Di mana Allah telah mewujudkan tempat, dan Tuhan di mana? Sedangkan Allah tak ciptakan lagi tempat. Satu ketika dahulu yang ada hanya Allah. Tak wujud tempat. Baik, di mana Allah ketika itu? Tak betul. Kita bawa satu dalil bersifat akal, dan dalil akal ni betul, tidak ada kesilapan dalam memahaminya. Kalau orang kata tak, kamu telah berujar dengan akal, kamu Mu'tazilah, orang itu mendakwa dalil hanyalah nas syarak. Sedangkan ulama kita menyatakan ad-dalil ma yumkin. Ma maksudnya ayu syai'. Dalam ilmu usul fiqh kita akan belajar ma bermaksud ayya syai'in, apa saja. Dari Quran, hadis, ijma', qiyas, akal, segala benda yang boleh bawa kepada pembuktian, itu semua dinamakan sebagai dalil. Ma yumkinu tawassulu. Ma sebarang benda, yumkinu tawassul, boleh untuk sampai. Satu benda yang boleh berlaku, satu keadaan boleh sampai. Yumkinu tawassul bi sahihin nazari fihi, ay fi hadha syai'. Ma ay syai'un yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi, ay fi hadha syai'. Itu dia punya pecahan dhamir dia. Maksudnya satu benda yang kita boleh sampai dengan sebab kita pandang, kita fikir terhadap dalil itu dengan pemikiran yang betul. Ma ay syai'un yumkinu
at-tawassul ay nastati' an nasil, yumkinu tawassul bi sahihin nazari fihi ay fi hadha syai' ay bisabab atau biwasitati an-nazar as-sahih fi hadha syai' nastati' an nasil ila madza, ila ay makan, ila matlubin khabariyin, ila al-ilmi bi matlubin khabariyin. Maksudnya kalau kita pandang benda yang kita rasa ini dalil, kalau dia betul dalil, kita pandang benda tu, kita fikir benda tu dengan betul, bukan fikir dengan salah. Kalau fikir salah tak sampailah. Contoh saya fikir salah, bukti bahawa sebenarnya kita sekarang ini berada di rumah Johor adalah saya orang Johor, maka rumah ini rumah Johor. Apa bukti dia? Saya orang Johor. Dia mendakwa itu bukti. Kamu orang Johor betul, makanya rumah ini rumah Johor. Rumah kamu ke? Tak. Saya duduk tempat lain, saya duduk kat Yohan Syekh. Habis rumah ni Johor sebab saya orang Johor. Biar betul. Mereka kamu mendakwa oleh kerana kamu orang Johor, rumah ni orang Johor. Habis apa dia punya hubungan? Cara pandang yang salah. Makanya bukti saya orang Johor untuk membuktikan rumah ni orang Johor itu adalah bukti yang salah. Sebab apa? Dia salah pandang. Mereka tak boleh jadi dalil. Tapi kalau dia pandang dengan betul, rumah ini rumah Johor. Sebab apa? Sebab dibeli oleh kerajaan Johor dengan duit orang Johor, dan diletakkan hanya orang Johor yang boleh duduk di sini. Maknanya ini semua adalah bukti rumah ini milik kerajaan Johor, sebab kerajaan Johor yang beli. Maka pembelian oleh kerajaan Johor adalah bukti yang benar, adalah dalil bahawa rumah ini milik kerajaan Johor. Sebab orang yang membeli, dialah yang memiliki. Betul tak? Kita betul. Maknanya pembelian kerajaan negeri Johor terhadap rumah ini, itu satu bukti bahawa rumah ini rumah Johor. Tapi kalau orang kata rumah ini dibeli oleh kerajaan Johor, maka ini bukti rumah ini milik kerajaan negeri Selangor. Macam mana tu? Fikir lah. Ialah saya cuba fikir. Fikir tak sampai. Sebab apa? Sebab dalil itu yang kita dirasakan dalil, bukan dalil. Tapi kalau kita pandang betul, kita akan sampai ke mana? Matlubin khabari. Sampai kepada apa? At-tawassul bi sahih nazari ila al-ilmi bi matlubin khabariyin au dhannihi. Maka kalau kita pandang dalil itu, kita fikir dalil itu dengan betul, kita akan sampai sama ada kita akan sampai kepada keyakinan 100% terhadap matlub khabari, atau kita tak sampai kepada keyakinan tapi kita sampai kepada zan bahawa yang disebut sebagai matlub khabari itu adalah benar, insya-Allah. Jadi dalil peranannya untuk bawa kepada yakin atau bawa kepada zan. Dalil tak akan bawa kepada syak, dalil tak akan bawa kepada wah, dalil tak akan bawa kepada jahl. Kalau bawa juga kepada jahl, itu bukan dalil. Disangka dalil tapi bukan dalil. Apa dia matlubin khabari? Matlub benda yang diinginkan dalam dia bersifat khabar. Contoh kenyataan yang kita buat tadi, rumah ini milik kerajaan Johor, itu matlub khabari. Hazal baitu milku ad-daulah al-Johoriyah, itu matlub khabari. Jumlah, ada mubtada, ada khabar, satu kenyataan yang kita nak buktikan kenyataan ini betul. Okey, apa bukti? Buktinya dibeli oleh kerajaan Johor. Bila kita pandang kerajaan Johor beli rumah ini, okey, fahamlah kita. Dengan duit siapa? Dengan duit kerajaan Johor lah. Maksudnya kerajaan Johor beli dengan duit kerajaan Johor sendiri. Okey, maka kalau dia beli, memang dia punya lah. Sebab bila kita beli satu benda, berpindahlah milik daripada milik orang kepada milik pembeli. Makanya kenyataan matlub khabari, rumah ini milik milik kerajaan Johor, dia menjadi matlub khabari. Kita pandang dalil, iaitu kerajaan Johor yang beli, dia bawa kita kepada al-ilm. Dalam contoh ni dia akan bawa kepada al-ilm, keyakinan 100% memang rumah ni milik kerajaan negeri Johor. Sebab apa? Sebab saya dah pandang, saya dah fikir tentang dalil yang didatangkan tadi, dalil ni betul. Bila dalil betul, dibawa pada natijah yang betul. Natijah tu namanya matlub khabari. Tak akan ada dalil. Dalil ini menunjukkan bahawa siapa nama kamu?
Ni dalil menunjukkan bahawa berapa umur kamu? Macam mana pula dalil boleh jadi bukti bahawa siapa nama kamu? Soalan. Dia bukan matlub khabari. Saya ini buku ni saya punya. Apa bukti dia? Saya punyalah, saya beli. Maka dia boleh bawa kepada matlub khabari. Kalau saya kata, ya akhi, untuk pengetahuan semua, bila saya beli buku ini, maka ini bukti bahawa apa pendapat sahabat-sahabat tentang rumah ini. Itu bukan matlub khabari, itu soalan. Maka dalil tidak membawa kepada insya'. Dia tak akan bawa kepada insya'i. Sahabat, ini buku saya. Ini adalah bukti bahawa, ya Allah tolonglah saya, ya Allah, ya Allah tolonglah saya susah. Dia jadi permintaan. Dia bukan lagi matlub khabari, bukan mubtada' khabar. Dia sudah jadi permintaan, soal, doa. Jadi dalil peranannya nak bawa kita kepada matlubin khabari. Jumlah yang ada mubtada', ada khabar. Kita nak buktikan jumlah yang ada mubtada' dan khabar ini benar atau tidak benar. Maka dalil peranannya nak bawa kita kepada jumlah ini sama ada benar atau tidak secara yakin atau secara zon yang kuat. Okey, apa contoh zon? Okey, zon yang kuat. Saya pernah tanya ayah saya, mungkin saya pernah cerita, tengok ustaz, saya ingat apa nama Aceh. Ustaz nama siapa lupa? Aufa. Saya pernah tanya ayah saya, abah, kita kalau Umi, mak saya tahu jelas orang Minangkabau, sebab mak saya lahir di Malaysia tetapi nenek saya lahir di Tanah Minang, lahir di Pekanbaru. Pekanbaru dia masuk dalam kawasan Riau tapi dia di situ ramai orang Minang, jadi daerah Minang. Kemudian buktinya lagi ada suku pula. Memang orang Minang ni dia ada suku-suku dia. Kita tahu orang ni satu keluarga dengan kita ke tidak, sebab dia ada suku. Dia macam ni lah, dia punya suku-suku dia. Jadi kita sesama orang Minang, dia jumpa orang apa, orang Minang, baik, suku apa, ada suku Piliang, saudara asal ni, contoh kan, kita satu saudara. Kalau dia kata tak, awak suku Jambak, kita tak, bukan satu keluarga lah, tapi masih dalam satu kabilah besar yang sama, iaitu suku Minang. Okey, belah mak tahu. Saya kata ayah, belah ayah saya, abah belah Kedah ni macam mana? Main daripada mana? Keturunan mana? Siam ke? Ayah saya kata, mungkin kita ni orang Aceh. Saya pun kata, sebab apa bah? Baik, saya minta bukti. Ayah saya kata, sebab kalau tengok kita ni, kita duduk di Merbuk, Kedah. Merbuk, Kedah dekat dengan Yan. Yan tu memang orang Aceh saja. Jadi kemungkinan kita ni pun orang asal keturunan kita orang Aceh juga. Sebab kawasan Yan, kawasan apa namanya Ruat, kawasan Tanjung Dawai tu kawasan semua orang, banyak orang Aceh. Tapi kita ni tak adalah simpan salah silah ke apa, cuma mungkin kot. Nampak tak? Jadi ada, itu dalil yang saya bawa. Jadi dalil ni bawa kepada yakin ke? Apa dia punya matlub khabari? Kita orang Aceh. Khairul nizam anta ihtimal kabir anta orang Aceh, contoh. Jadi apa bukti? Ayah saya bawa bukti. Dalil ma yumkinu tawassul bi sahih nazari fihi ila al-ilmi matlubin khabari aw zanni. Apa dia? Dalilnya kawasan sekitar dekat dengan kawasan kampung kami tu, Tanjung Dawai ataupun dekat dengan kawasan Merbuk tu adalah kawasan Yan. Yan tu memang ramai orang Aceh, bahkan dia masih cakap Aceh lagi. Kami tak tahu lah, kami memang cakap Kedah lah. Tapi sebab duduk sebelah, takkan duduk sebelah bukan satu keluarga dapat, ada kemungkinan. Tapi dalil ini bawa kepada yakin ke? Tak, dibawa kepada zon. Jadi dianggap juga dalil, tetapi dia tidak bawa kepada al-ilmi matlubin khabari, tapi dia bawa kepada az-zan. Zan bi anna hadzal matlub al-khabari aidan insyaallah yani insyaallah sahih. Walakin nahnu la nastati' an najzim bi sihhatihi. Itu adalah ad-dalil. Ma yumkin at-tawassul bi sahih an-nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabari. Jumpa satu orang daripada apa namanya Melaka contoh, dia kata saya keturunan hang tuah. Itu matlub khabari dia, saya keturunan hang tuah. Kita kata wow, dahsyat. Macam mana awak boleh tahu awak keturunan hang tuah? Kita minta
Dalil, dia pun bawa dalil. Dalilnya, saya setiap kali bila baca kisah hantu ni, saya rasa rasa lain lah. Kalau baca cerita raja-raja lain, cerita tentang apa, Hang Nadim ke, ataupun baca tentang Hang Lekiu ke, Hang Jebat ke, saya biasa. Tapi bila sebut hantu, dia lain rasa. Jadi ini bukti saya hantu, saya adalah keturunan hantu lah. Yakin pun tidak, zon pun tidak, maka ia bukan dalil. Sebab dia tak bawa kepada al-ilmi matlubin khabari, dan juga dia tidak bawa kepada zon. Sebab itu tak ada kaitan, dia tidak langsung. Apa pasal setiap kali sebut hantu kamu jadi itu menunjukkan kamu jadi hantu lah, keturunan hantu lah? Tak ada kaitan. Lain kalau dia kata kita ada simpan salasilah, dan kita ada warisan satu keris yang tok nenek kita kata ini adalah daripada moyang kita yang ke-20, iaitu hantu. Ini kerisnya, kita tengok pun keris tu memang keris lama. Adalah something yang menyebabkan zon jugalah, mungkin lah, walaupun tak yakin. Jadi dia masih boleh dianggap sebagai dalil, tapi tidak kuat lah. Okey, itu adalah ad-dalil. Panjang cerita. Ya Allah, sudah pukul 10 tapi darah tak naik lagi. Wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Jadi al-mursyidu ilal matlub adalah ta'rif bagi ad-dalil min haith al-lughah. Baik, dari segi istilah macam mana? Ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazar. Maksudnya bin nazari sahih. Sebab dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia suka bermain dari segi penggunaan bahasa. Bi sahihin nazar, dia bawa dalam bentuk mudah ilaih, tapi sebenarnya yang diinginkan bin nazari sahihi. Bi sahihin nazari fihi, ay fi hadha syai' alladhi ihtimal huwa dalil. Taib, lamma ana ra'aituhu anna fakkartuhu bi tariqin sahih wassalani ila matlubin khabari, imma bil yaqin wa imma bil zan. Kalau sampai kepada tahap itu, tahulah kita bahawa yang membawa kita kepada natijah matlub khabari itu adalah dinamakan sebagai dalil. Selesai dengan dalil dan juga semua benda yang berkaitan dengan keluarga saya tadi, dengan Minang ialah apa semua, selesai dengan contohnya. Baik, kita masuk kepada dua perbahasan yang berbaki. Wadhannu tajwizu amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Ni apa kes sebab ni? Kalau ad-dalil okeylah, sebab dalam ta'rif. Zan ni mai mana pula? Adakah ada kaitan dengan usul, dengan fiqh, apa tu dengan tak ada. Habis kenapa dibincangkan? Kerana kita sedang membicarakan tentang al-ilmu, iaitu maksudnya al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lid-dalil tadi, mutabiq lil waqi' an dalil. Oleh kerana ada keyakinan 100% dan ada kesilapan 100% yang dinamakan sebagai al-jahlu, dan kita dah bincang ilmu bahagi pada dua. Okey, apa kata kita tahu sikit beberapa perkara yang berkaitan? Apa dia? Az-zan. Zan dia tak sampai kepada keyakinan 100%, tapi berat hati kita mengatakan benda yang kita rasa matlub khabari itu adalah benar. Namanya zan. Sebab apa? Sebab bila ilmu, apa lawan kepada ilmu? Al-jahl. Apa lagi? Az-zan. Apa lagi? Asyak. Apa lagi? Al-wahm. Jadi 5 yang berkaitan, yang saling berkaitan di antara satu sama lain. Sekarang, keyakinan bahawa saya berada di rumah Johor adalah al-yaqin. Kalau saya kata saya sekarang ni berada di rumah Negeri Sembilan, itu adalah al-jahlu, mi'ah fil mi'ah. Kalau saya kata sekarang ni kelas yang kita akan buat ni, saya jangka tahun depan sebelum bulan 10 insyaAllah khatam. Berdasarkan pengalaman saya, sebelum bulan 10 tahun depan kita akan khatam. Contoh maka itu apa? Zon. Sebab tak yakin, tapi kemungkinan besar ada. Kalau saya kata insyaAllah tuan-tuan, berat hati saya bulan depan khatam, ya betul. Baca ad-dalil dengan sampai pun dah sampai kat berapa minit. Ini kitab tebal, takkan minggu depan boleh khatam. Tapi mana tahu kok tiba-tiba dia punya hurai tu laju ya amat sampai khatam. Ada juga kemungkinan, tapi kemungkinan bahawa khatam tu sangat rendah. Tak mungkin kot. Dinamakan sebagai wahm. Kalau saya kata insya-Allah kita akan khatam dalam tempoh 4 bulan lagi. Kita berfikir 4 bulan ni mungkin boleh khatam, tapi mungkin juga tak khatam. Kita tak dapat nak buat keputusan, tak tahu mana yang berat, khatam ke tak khatam. Sebab nak kata tak khatam, tengok cara dia hurai kadang-kadang panjang.
kata khatam mungkin juga sebab kadang-kadang dihurai ringkas je. Mungkin khatam, mungkin tak khatam. Kita tak tahu mana satu yang kuat. Maka itu dinamakan sebagai asyak. Jadi setiap satu matlub khabari yang dikeluarkan, dia akan pergi kepada salah satu tadi. Ya imma al-yaqin, ya imma az-zann, ya imma asyak, ya imma awah, ya imma al-jahl. Dia akan pergi kepada 5 ni. Cuma dalil, kalau dalil tu betul, dia hanya bawa kepada 2, iaitu az-zann dan juga al-yaqin. Dia tak akan bawa kepada wah, dia tak akan bawa kepada syak, dia tak akan bawa kepada al-jahl. Apa dia zan? Jadi kita tahulah kenapa kita bincang pasal zan. Sebab bila bincang pasal ilmu, dia ada 4 benda yang juga berkaitan dengan dia, iaitu al-jahl telah dibincangkan. Sekarang kita bincang az-zan. Kita akan bincang lepas ni asyak. Cuma Imam Al-Hamid tak bawa yang terakhir, iaitu al-wahm. Tapi kita boleh fahamlah dengan baik masa kita bincang al-zan. Apa dia al-zan? Qala rahimahullah azza wa jal, wa-dhan tajwizu amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Zan adalah tajwizu amrayn. Maksud dia, nahnu nujawwiz wuku'a ahadil amrayn min haitsul aql. Dari sudut akal, kita boleh menerima bahawa salah satu di antara 2 perkara tertentu boleh berlaku. Dipanggil tajwizu amrain. Ada 2 benda yang saling bertembung, tapi secara akal kita boleh menerima yang ni insya-Allah boleh berlaku. Kalau yang ni tak berlaku, yang ni berlaku. Kalau yang ni tak berlaku, yang satu yang berlaku. Main dua-dua ada kekuatan, ada kemungkinan boleh berlaku. Cuma yang pasti bukan dua-dua berlaku serentak lah. Salah satu di antara 2 benda ni boleh berlaku. Contoh, kalau saya kata, sahabat yang dirahmati Allah, saya 2-3 menjak ni tak larat lah malam-malam ni. Ni contoh setiap kali waktu malam je mata saya kuyu. Bila kuyu hurai pun huraian kuyu, kuyu lembut je hurai tu. Takut saya hurai-hurai, masa saya hurai tu saya hilang. Dan pernah berlaku secara realitinya. Saya pernah menghurai kitab. Lepas tu saya tanya, apa saya sebut tadi? Lepas tu orang pun sebut, oh alhamdulillah betul. Padahal masa saya hurai tu saya tidur pun. Sebab letih sangat. Dululah, sehinggalah sampai doktor tak bagi, ataupun sahabat-sahabat tak bagi tidur lewat. Kalau tidak boleh mati cepat, sebab ada darah tinggi. Terus saya tak berani tidur lewat. Dulu kelas terakhir saya pada pukul 12.30 malam, iaitu hafalan Matan Minhajut Talibi. Last kelas 12.30 malam. Sebelum tu baca Bahrul Mazi. Baca Bahrul Mazi tu dalam keadaan kelas kita dah ada banyak tu. Memang masa baca tu, mulut tu tak kata apalah, terbuka tertutup tu satu masalah lah. Sambil baca tu kadang-kadang kita hilang, tapi mulut cakap. Bila saya tiba-tiba tersedar, aku tertidur, tapi mulut cakap. Akhirnya saya tanya, takut kawan-kawan dobit saya tengah mengigau masa tu. Tapi alhamdulillah, setakat saya tanya, dia kata, Ustaz sebut ni betul? Alhamdulillah. Maknanya sebut betul walaupun sedang tidur. Tak tahulah itu karamat ke, kegilaan ke, saya tak tahulah. Tapi yang penting alhamdulillah. Dulu saya tak percaya ada orang boleh buat benda dalam keadaan tidur. Sebab saya ada kawan, dia kata, kami tentera kadang-kadang sebelum subuh kita dipaksa untuk angkat apa ni, balak sambil lari. Akhirnya kerana tidur tak cukup, kami berlari sambil tidur. Macam mana lari sambil tidur? Rupanya boleh Walaupun saya tak pernah berlari sambil tidur, tapi saya pernah mengajar sambil tidur. Memang tidur tapi tidaklah tidur tu sampai gitu. Kalau macam tu dah tak ada, dia hilang sekejap, hilang sekejap. Okey, balik kepada cerita kita. Zan, tajwizu amrain. Ada 2 benda, kita menyangka kedua-duanya salah satu boleh berlaku. Maksudnya setiap satu tu boleh berlaku, tetapi ahaduhuma azharu minal akhar. Salah satu di antara 2 benda tadi beratnya adalah yang akan berlaku. Contoh macam tadi, saya kata saya 2-3 malam ni tak boleh larat lah, mata pun kuyu, ngajar pun tak larat. Jadi tak, tengoklah keadaan. Tengoklah hari Ahad depan ni, kalau saya tak larat, tak ada kelas lah. Okey, kalau saya rasa kuat,
saya akan teruskanlah. Ni contoh jangan pula pegang ini adalah matlub khabari yang benar. Ni contoh nanti depan tak datang semua sebab kita berpegang dengan zon. Bila saya sebut kenyataan begitu, dalam keadaan setiap hari saya letih teruk sangat untuk malam, apa yang sahabat akan fikir? Ahad depan ni ada tidak kelas ni? Tengok gaya dia memang letih sangat ni. Dan dia kata kalau teruk sangat letih dia tak nak buat kelas. Ada ke tidak? Ada ke tidak? Mungkin ada, mungkin tak ada. Dua-dua tu setiap satu boleh berlaku. Dia tak akan berlaku dua-dua serentak lah. Salah satu boleh berlaku, tapi setiap satu tu memang boleh berlaku. Mungkin ada kelas pun boleh, mungkin tak ada kelas pun boleh. Tapi agak-agak, kalau saya dalam situasi tadi, agak-agak sahabat-sahabat lah, apa yang akan berlaku? Ada ke tak ada kelas? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Jangan malu Kalau tak ada pun, bukan saya kata nampak sangat tak pergi kelas Betul? Ni apa yang kita rasa. Ada. Okey, ada tak siapa yang berperasaan bahawa dia mungkin tak ada kelas sebab teruk sangat nampak dia tu? Ada tak? Ada. Maknanya sudah ada dua pendapat. Satu orang merasakan mungkin ada kelas sebab tengok dia kalau letih pun dia buat kelas juga. Okey? Ada pula yang berpendapat berat nampak teruk sangat ni. Dia mengajar pun sampai mentok-lentok dah kan. Kemungkinan beratnya depan kalau teruk sangat keadaan dia, tak ada kelas lah kita. Ada dua kemungkinan. Dan subhanallah, ada orang nampak begini, ada orang nampak begini. Maknanya ketika itu berlaku zon. Zon yang mana satu? Zon yang kuat. Bagi ustaz, yang kuat ada kelas. Tapi bagi orang lain, yang kuat adalah tak ada kelas. Jadi zon tu sendiri bergantung kepada yang merasakan itu. Mungkin zon ni berubah. Bagi orang ni zon dia lain, bagi orang ni zon dia lain. Sebab tu kalau kita buka kitab yang lebih besar daripada mata warakat, yang menghuraikan mata warakat, dia akan sebut indal mujawwiz. Maksudnya tajwizu amrain ahaduhuma azharu minal akhari inda al mujawwiz. Di sisi orang yang mempunyai perasaan itu, boleh berlaku atau tak boleh berlaku tadi, bagi dia mana satu yang kuat, itulah namanya zon. Mungkin salah satu berlaku, tapi dia lebih cenderung kepada salah satu tadi. Contoh macam ustaz lebih cenderung bahawa kelas itu akan terus ada. Dengan hujah-hujah ustaz lah, selama ni kalau tak larat pun dia buat kelas juga. Bagi orang lain pula, walaupun kemungkinan ada kelas, mungkin tak ada kelas, kedua-duanya mungkin boleh berlaku. Namun di sisi sebahagian sahabat kita tadi yang mengatakan kemungkinan besar ahad depan tak ada kelas, hujah dia apa? Sebab saya sebut kalau saya tak larat sangat, saya tak ada buat. Kita batalkanlah kelas minggu depan. Jadi ada dalil yang kuat sebab nampak gaya 2-3 hari ni nampak dia letih sangat. Jadi di situ seakan-akan dia adalah qarinah, dia adalah dalil yang mungkin akan menyebabkan kelas minggu depan tak ada. Jadi di sisi orang ni zon dia kelas tak ada. Di sisi orang lain pula zon dia kelas ada. Indal mujawwiz, ay inda hadza al-insan allazi jawwaza wuqu'a ihda ahad al-ihtimalain. Di sisi dua kemungkinan itu, setiap kita akan ada cenderung pada salah satu, maka yang dicenderung yang kuat itu namanya al-dhann. Okey, jelas Contoh macam tadilah, bila saya cerita tentang ayah saya tadi, ayah saya kata orang sebelah kampung kita pun orang Aceh apa semua, mungkin berat kita ni orang Aceh. Bila saya dengar begitu, ialah takkan sampai pada yakin sebab bukti tak kuat. Tapi agak-agak saya selepas dengar tadi, betul ke kita ni orang Aceh? Sebab tengok kita tak pernah cakap Aceh, orang yang pandai cakap Aceh, kita tak pernah cakap Aceh. Lepas tu tak pernah dengar pula dari keluarga kita ni ada orang Aceh. Tapi jiran-jiran sebelah, kampung-kampung sebelah semua orang Aceh. Biasanya orang kampung ni satu keluarga ataupun satu kampung di Indonesia dulu contoh. Jadi akhirnya saya mungkin jugalah kita ni orang Aceh. Keluarga saya mungkin daripada belah Aceh. Jadi ketika itu zon bagi diri saya, kemungkinan yang kuat adalah saya orang Aceh. Adik saya katakan dengar cerita tu, tak adalah, ni abah punya perasaan ni tak ada ya. Muka pun tak ada muka Aceh pun kan. Nak buat tarian 1000 tangan tu pun satu tangan pun tak lepas, buat dua tertampar di sini kan. Tak ada gaya ni.
tak ada tanjak jadi orang Aceh kan. Lepas tu tak ada pula tengok apa dengan apa songkok Aceh tu pun tak ada nasi padang keluarga. Semua daripada zaman tok nenek moyang semuanya tengkolok je. Ini bukan gaya orang Aceh ni kan. Jadi adik saya pula zon dia, contoh adik saya punya zon, kita ni bukan orang Aceh. Saya pula melihat kepada jalan-jalan tangga orang kampung semua berat kita orang Aceh. Jadi setiap seorang tu dia akan cenderung pada salah satu kemungkinan. Salah satu kemungkinan yang dia rasa kuat, itulah dinamakan sebagai zon. Tapi tak berlaku al-yaqin. Sebab saya tak sampai kepada tahap mi'ah fil mi'ah kena pada realiti. Okey, bila ada dua kemungkinan, yang kuat namanya zon. Yang satu lagi nama apa? Yang satu lagi yang tak berapa kuat tapi mungkin boleh berlaku, tapi bagi saya dia tak kuat, namanya wahmun. Cuma dalam matan tak sebut. Dalam matan kita tak disebut kalimah wahmun, tapi sebagai tambahan. Sebab bila sebut zon, maknanya at-taraf ar-rajih nusammihi dhannan, wa at-taraf ats-tsani al-marjuh nusammihi wahman. Jadi bila dua kemungkinan, satu kemungkinan adalah zon, satu lagi kemungkinan adalah wahm. Sebab bila hati saya mula cenderung kepada salah satu, yang hati saya cenderung kepadanya namanya wahm. Kemungkinan satu lagi yang saya tak apa nak pergi ke dia tu, tak apa nak cenderung kepada kemungkinan itu, kemungkinan tersebut namanya wahmun. Jadi dalam contoh saya tadi, wahmun bagi saya bukan orang Aceh. Tapi wahmun bagi adik saya adalah kita adalah orang Aceh. Sebab saya cenderung bahawa kita orang Aceh. Contoh, maka kemungkinan satu lagi iaitu saya bukan orang Aceh, itu wahmun bagi saya. Adik saya pula, dia tengok ayah saya berhujah tadi, kata saya tak apa yakin lah. Berat hati saya kita bukan orang Aceh. Jadi adik saya punya zon, kami punya keluarga bukan orang Aceh. Tapi wahmun bagi adik saya adalah kita orang Aceh. Jelas semua Okey, alhamdulillah. Contoh, ini air apa? Air kuning ni, air apa? Jangan salah faham Saya terfikir satu benda yang lain Astagfirullahaladzim. Halal halal dan taibah. InsyaAllah orang Pojo tak tanyakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana syarib tu wallahi. Bismillah. Bil yakin laisa huwa wajadtu halawata al-mashrub wa laysa kama huwa al-ma'ruf al-mazkur alladhi khatara fi ba'di azhanina. Taib ni ayat apa? Saya pun tutup dia punya apa? Dia punya fatlah ni. Dia punya alamat pada fatlah ni. Orang pun tengok warna kuning, orang kata mungkin air jagung. Tapi mungkin juga sebenarnya air yansun. Mesti ada air yansun kan? Jadi bagi orang yang kata ini air jagung nampak ni, tengok gaya dia tu air jagung, bagi dia ada dua kemungkinan, sama ada ini air jagung ataupun air yansun. Cuma oleh kerana hati dia berat mengatakan ini air jagung, maka zon dia adalah ini air jagung. Wahmun dia apa? Ini air yansun. Satu orang pula fikir, mana nak dapat jagung kat sini? Jagung ada pun mana ada, bukan ada perencah kau panggil jus jagung kan, yang ada yansun. Lepas tu siap ada dengan tali, lepas tu fatlah. Mana ada orang punya apa, ada uncang jagung. Dia kata air berat tu air yansun tu, bukan jagung. Jadi zon dia ini adalah air yansun. Wahmun orang tadi ni pula adalah ini air jagung. Begitulah contoh-contoh yang seterusnya. Lalu saya pembuka, ya akhi unzur. Yansun. Tertulis betul-betul di kertas fatlah ni, uncang ni, ini air yansun. Ketika itu yang tadi kata zon ni air jagung ataupun yang ni kata air yansun, semua ketika itu berubah menjadi yakin ini adalah air yansun. Sebab tertera dengan jelas-jelas, maka berubah daripada zon kepada yakin atau berubah kepada wah kepada yakin. Okey, itu zon. Selesai Qala rahimahullahu azza wa jal. Kalau kita baca kitab lebih tinggi, ada lagi huraian tahu di zon ni. Kan kata ta'rif ni berlaku majas lah apa. Tak apa, kita tinggalkan pada pertemuan yang akan datang selepas setahun berlalu. So waktu kita baca kitab yang lebih tinggi, iaitu kitab Qurratul Ain, kalau ada umur, kita akan bincang tentang
ta'rif zon yang kata para ulama pada ta'rif ini berlaku majaz. Okey, tak apalah, saya tak nak bincang sekarang. Baru dia kata, wow, ada lagi benda likulli maqam maqal. Setiap suasana tu dia ada perbahasan dia, supaya kita tidak isti'jal. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Wasyakku tajwizu amrain la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Apa pula syak? Syak adalah tajwizu amrain. Sama dengan zan, tajwizu amrain. Kita boleh mengiktibar dua kemungkinan ini, setiap satu daripada dua kemungkinan ini boleh berlaku. Yani yajuz an yaqa', yajuz aqlan an yaqa'. Tajwiz, nahnu nujawwiz, nahnu min haitsul aql lam yakun hunaka mani' ay yakun al-ihtimal al-awwal huwa alladhi waqa' wa laysa hunaka aidan mani' aqli an yakun al-ihtimal al-thani huwa alladhi waqa'. Guna cakap Arab senang lagi kan? Tapi tak apa likulli maqam maqal. La haula la quwwata illa billah. Lakin khairan insya-Allah. Wasyak tajwizu amrain. Sama dengan zan dari sudut tajwizu amrain. Cuma beza di antara zan dan syak adalah pada kenyataan seterusnya. La maziyata li ahadihima 'alal akhar. Maksudnya laisa ahadu al-ihtimalain azhara minal akhar. Sedangkan az-zan pula ahadu al-ihtimalain azhar aqwa 'inda al-mujawwiz, asy-syakhs al-mujawwiz ahadu al-ihtimalain aqwa min al-ihtimal ats-tsani. Itu zan. Syak tak. Laisa ahadu al-ihtimalain aqwa minal akhar. Ada dua kemungkinan, saya boleh terima dua kemungkinan yang ada, dan insya-Allah yang berlaku salah satu, tapi saya tak jumpa ada kelebihan pada salah satu kemungkinan sehingga berat hati saya pergi kepada kemungkinan pertama, tidak kepada kemungkinan kedua, atau saya pergi kepada kemungkinan yang kedua, tidak kepada kemungkinan pertama. Saya dengar tu terus, saya tak tahu nak kata apa. Nak kata yang pertama pun mungkin, yang kedua pun mungkin, tapi saya tak tahu hati saya kepada mana. Ketika itu la maziyah, tak ada sebarang keistimewaan, la khususiyah wala arjahiyah, tidak ada keistimewaan, tidak ada berat kepada mana-mana kemungkinan. Maka kalau berlaku keadaan begitu, maka yang berlaku dinamakan syak. Syak contoh, kalau orang kata, Ustaz tahu tak, air ni ada dua kemungkinan. Saya beritahu betul-betul, sama ada sebenarnya ini adalah air yang saya ambil daripada sungai Nil, atau sebenarnya ini adalah air yang saya ambil daripada sungai Furat. Cuba Ustaz teka, ni air sungai apa? Pertamanya, saya tak pernah pergi sungai Furat. Air sungai Nil memanglah kita minum tiap-tiap hari. Yang kita minum tiap hari ni air sungai Nil, air paip tu semua air sungai Nil. Dan subhanallah, sungai Nil adalah daripada Sidratul Muntaha. Secara alam yang tak dinampak oleh mata kita, Nabi beritahu air sungai Nil adalah daripada punca dia, sumber asal dia, dia punya hulu dia adalah di Sidratul Muntaha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari contohnya. Maksudnya yang kita minum ni punca air yang puncanya adalah daripada syurga Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dengan sebab itulah orang Mesir hatta yang tidak beragama Islam suka kepada kebaikan, sebab dalam jasad dia tu ada unsur yang berpunca daripada syurga. Beza kalau kita minum sungai Gombak. Itu tambahan saya lah, tidak disebut oleh Syekh Yusri Takut sahabat kata, Syekh Yusri membezakan di antara sungai Nil dengan sungai Gombak. Tak, itu tambahan saya. Okey, isu dia, saya memang tengoklah, yalah, sungai ni pun bukan ada bau apa. Tapi nak kata bukan sungai Furat, sebab dia pun bawa balik dari Iraq. Banyak juga botol-botol dia buat. Tapi masalahnya dia letak dalam gelas yang biasa ni. Tak ada pula letak dalam botol dia tertulis padanya Nil apa Nahrul Furat ke apa.
Akhirnya saya kata, mana satu ni? Air Sungai Nil ke air bukan Sungai Nil ke Sungai Furat ke bukan? Akhirnya saya tak tahu nak buat keputusan, sebab tak ada sebarang petunjuk yang menyebabkan saya boleh menguatkan salah satu kemungkinan. Akhirnya saya kata, tak tahu. Nak teka ni bolehlah teka, tapi saya tak tahu. Entah air apa maknanya berlaku pada saya syak. Berlaku pada saya syak. Sebab saya ada dua kemungkinan, dan saya boleh terima dua kemungkinan itu. Mungkin air ini Sungai Nil, mungkin juga air ini sebenarnya daripada Sungai Furat. Tetapi saya tidak menemui ada kelebihan daripada salah satu kemungkinan ini. Saya tak jumpa langsung. Nak kata air Sungai Nil, mungkin. Nak kata air Sungai Furat, mungkin juga. Lain kalau tertulis dalam akhbar air Sungai Furat warnanya kehijau-hijauan, tu lain ceritalah. Tapi ini sama je putih ni. Tak tahulah. Akhirnya kita tak tahu mana satu kemungkinan yang kuat. Maka itu dinamakan sebagai syak. Jadi beza zon dengan syak. Syak tak boleh nak buat keputusan. Zon boleh juga buat keputusan, boleh juga ada kecenderungan, tapi tak pasti kecenderungan tu memang kena dengan realiti atau tidak. Kalau memang pasti kena dengan realiti, itu namanya al-ilmu, yang dengan maksud al-yaqin. Okey, clear semua? Okey, alhamdulillah. Rasanya sampai setakat ni dahululah perbahasan kita. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada tajuk yang terus berkaitan dengan ilmu usul fiqh sedang kita bicara ini. Kita akan masuk kepada ta'rif usul fiqh dari segi ilmu. Sebab sebelum ni kita bincang ta'rif usul fiqh, kita tak bincang lagi usul fiqh secara ilmu. Kita bincang segi bahasa. Usul ni apa maknanya? Fiqh ni, apa makna fiqh? Fiqh segi bahasa apa, segi istilah apa. Tapi ilmu yang namanya usul fiqh kita belum bincang lagi. Yang sebelum ni lebih kepada mukaddimah, kepada apa saja berkaitan bagi kalimah usul dan juga al-fiqh. Sebagai penutup, bila sebut kalimah syak, kadang-kadang syak yang dimaksudkan bukan syak yang sedang kita pelajari, khususnya di dalam ilmu fiqh. Wal yaqin la yuzalu bisyak. Maksudnya apa? Bila bertembung yakin dengan syak. Syak yang sedang kita bincang ni, tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar ke? Maksudnya kalau saya bertemu di antara yakin dengan zon, tak terpakai kaedah yakin la yuzalu bisyak, sebab bincangnya pasal isu syak bukan isu zon, atau macam mana? Dalam istilah fiqh, kadang-kadang bila sebut kalimah syak, yang diinginkan adalah mujarradut taraddud. Asal saja kita tak tahu nak buat keputusan dengan yakin. Berlaku pada diri kita taraddud, yang ni ke yang ni, ini ke yang ni, kemungkinan yang pertama ke kemungkinan kedua, kita tak pasti. Bila berlaku saja taraddud, dia juga dinamakan sebagai syak. Maknanya ketika itu mujarradut taraddud yang dinamakan syak dalam istilah yang lain merangkumi az-zan, al-wahm dan juga asyak yang sedang kita bincang ni. Sebab tu dalam kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, maksud dia kalau bertembung di antara al-yaqin dengan az-zan, yang dipegang adalah al-yaqin. Kalau bertemu di antara al-yaqin dengan asyak dalam yang sedang kita pelajari ilmu usul fiqh ni, kita akan pegang juga dengan al-yaqin. Kalau bertemu al-yaqin dengan wahm, kita tetap pegang al-yaqin. Kalau bertemu yakin dengan yakin, yang tu tak yakin lah. Mana boleh berlaku bertemu dengan yakin. Okey. Jadi kadang-kadang istilah asyak dengan maksud tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar dalam usul fiqh. Kadang-kadang bila kita buka dalam kitab disebut kalimah syak, rupanya syak itu adalah tidak dapat dipastikan mana satu sebenarnya yang betul-betul berlaku. Cuma walaupun mungkin hati kita berat mengatakan mungkin gini, tapi tetap dinamakan syak juga dalam istilah fiqh contohnya. Sebab tu bila kita buka dalam kitab fiqh, kita akan jumpa contoh satu masalah, satu orang tawadda', dalam matan minhajul talibin sebut macam mana?
Wa man tayaqqana tuhran aw hadatsan wa syakka fi diddihi amila bi yaqinihi. Wa man tayaqqana tuhran aw hadatsan wa syakka. Ni contoh terus daripada kitab Minhajul Talibin. Wa syakka fi diddihi amila bi yaqinihi. Disebut kalimah syak, tapi apa maksud syak di sini? Apabila kata Imam Nawawi rahimahullah azza wa jal, barang siapa sahaja tayaqqana tuhran, dia telah yakin 100% dia telah pun bersuci. Au hadasan, maksudnya tayaqqana annahu muhdis, dia 100% yakin yang dia sebenarnya telah batal wuduknya. Contoh, satu orang sama ada dia betul-betul yakin 100% dia telah bersuci, atau dalam situasi lain satu orang dia yakin 100% dia telah pun berhadas. Contoh, saya tadi sebelum datang tadi, lepas kelas saya memang ingat saya masuk bilik air. Sebab minum banyak sangat, akhirnya nak buang air. Yakin 100%, bukan buat-buat yakin sebab orang Melayu kita kadang-kadang, Syekh, tak kena yakin, Syekh. Tak kena yakin. Benda ni perlukan kepada keyakinan. Tak yakin lah. Apa yang tak buat ni insya-Allah boleh. Itu bukan yakin, itu zon. Tak kena zon, Syekh. Yakin ni memang, yakin maksudnya al-ilmu yang sedang kita pelajari, ilmu usul fiqh. Wa man tayaqqana tuhran aw hadatsan. Tadi saya memang yakin betul-betul saya masuk bilik air. Memang saya ingat sungguh saya pergi masuk bilik air di tandas yang kedua di Ruak Jawi belah perempuan. Ni cerita betul ni. Saya pun tutup selak tu, kemudian saya pun buang air. Tak payah cerita lah buang macam mana. Lepas selesai buang air, saya pun nak buka pintu, buka selak. Ya Allah, tak boleh buka pula. Saya dah jadi cuak lah. Nak buat macam mana Boleh lah menjerit, tapi malu lah kan, masuk Sarawak kan. Satu orang lelaki menjerit di Ruak Jawi, minta dibukakan pintu kan. Rupa-rupanya dia adalah Hairul Nizam. Malu, orang tulis dalam Facebook apa semua kan, terkenal, ramai orang share kan. Saya pun tarik, tak boleh juga. Akhirnya takdir Allah Ta'ala, saya tarik sekuat hati. Dan kadang saya risau tu, cabut pemegang tu, tarik, terbuka. Alhamdulillah. Saya pun tengok air sudah lewat, kelas semayang tak sempat. Saya pun cepat-cepat ambil buku, minta Uber, terus datang sini, terus mengajar. Dan ini cerita 100% yakin, real berlaku. Okey, saya tak semayang isyak lagi lah. Itu yang saya nak beritahu ni lah, saya tak semayang isyak lagi. Okey, tapi nak buat macam mana kan, nak cepat, takut terlambat siang sahabat tunggu. Ini pun dah lambat sangat ni, perlu tak nak berhenti pula tu kan. Jadi saya nak sampai ke rumah nanti, saya akan sembahyang isyak. Bila saya nak sembahyang isyak, katakan saya sampai rumah, masuk bilik air, masuk gigi pun semua, rehat sekejap, minum air, minum syai. Lepas tu saya pun nak sembahyang isyak. Ketika itu saya pun terfikir, tadi masa sampai rumah ni, benda tak berlaku lagi ni. Contoh kalau berlaku sekejap lagi, masuk rumah tadi gosok gigi, kumu-kumu, kumu-kumu sebab lepas gosok gigi ke, lepas tu lepas kumu-kumu ambil wuduk sebab tak semayang. Sekarang ni nak angkat takbir ni. Jadi apa yang berlaku? Bertembung di antara yakin dengan syak. Yakin apa dia? Memang tadi lepas kelas Syekh Said masuk bilik air sampai terkunci tu, nak buka tak boleh tu, memang telah qada hajat. Dia 100% yakin saya telah berhadas. Cuma sekarang saya syak. Dalam atas sebut syai wa syakka fi diddi. Saya syak yang berlaku sebaliknya. Kemungkinan selalu kalau saya dah gosok gigi tu, saya akan ambil wuduk biasa-biasanya sebelum ni begitu. Mungkin masa sampai rumah tadi, lepas habis kelas di rumah Johor, rasanya ambil wuduk kot. Berat hati saya ambil wuduk. Tapi apa yang saya kena buat sekarang? Nak solat terus ke? Atau tak boleh? Amila biyaqini, peganglah yang yakin, tolaklah yang syak. Jadi saya kena pegang, saya sekarang masa tu belum lagi berwuduk. Sebab yakin 100% saya telah berhadas. Saya sangka lepas tu saya berwuduk. Jadi kena pegang yang yakin, tolak yang tak pasti. Cuma dalam kebetulan peristiwa yang akan datang ni, katakan saya berat hati saya mengatakan saya telah berwuduk. Sebab biasanya dah masuk gigi, lepas tu kita pun ingat tak semayang lagi, mesti nak berwuduk. Biasanya begitu. Tapi tak pasti 100%. Jadi berlaku apa? Berlaku zon. Dalam ilmu sufik ketika itu berlaku zon. Mereka bertemu di antara apa? Di antara yakin dengan zon. Tapi Imam Nawawi sebut apa? Syak. Wa syakka fi diddihi. Tahulah saya ketika baca matan Minhajul Talibin,
syak di sini bukan masuk syak tajwizu amrain la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar, tetapi syak yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Minhajut Talibin itu merujuk kepada takrif yang lebih luas, iaitu mujarradut taraddud. Asal berlaku saja hati saya tak pasti mana satu yang yakin. Sama ada taraddud itu adalah sebenarnya syak dalam usul fiqh, ataupun zon, ataupun wah, semua itu tertolak, kena pegang yang yakin. Jadi kaedah al-yakin la yuzalu bisyak. Syak di situ bermaksud taraddud, bukan syak dengan maksud tajwizu amrain. Kenapa saya sentuh benda ni? Nak bagi tahunya, dalam kita mempelajari sesuatu ilmu, kadang-kadang istilah bagi satu ilmu dia jadi lain pula dalam istilah ilmu lain. Dia jadi beza terus. Jadi maknanya apa? Dalam kita mempelajari satu ilmu, kena belajar daripada ahlinya. Sebab kalau kita belajar bukan daripada ahli, kita akan terfikir satu istilah yang pernah kita belajar, rupanya istilah itu tak diguna pakai dalam ilmu yang kita sedang pelajari itu. Dia jadi lari terus kefahaman. Dia akan jadi lari terus kefahaman. Sebab tu setiap satu ilmu tu perlu diambil daripada tuan punya ni. Sebab kadang-kadang dia ada istilah-istilah yang berbeza di antara satu ilmu dengan satu ilmu yang lain. Alhamdulillah. Tambahan sikit lah tapi tambahan pun tu dia bantai 20 minit Itulah sikap saya mohon maaf daripada kesilapan. Saya janji tak buat lagi, tapi rasanya berat hati saya, zon kuat saya akan buat lagi Okey. Tapi saya berusaha lah untuk tak buat lagi, tapi zon saya akan buat lagi Okey, cukuplah sekarang tu dulu. Nampak dah mula panas, nak naik tu, nak naik jadi kena rehat lah. Okey, khairan insyaAllah. Ada soalan? Ada siapa yang tak jelas? Kalau siapa yang tak faham, tanya adik-adik yang di belakang. Kalau ada siapa yang tak faham, tanya Ada adik-adik kita yang mereka berusia masih muda, tapi mereka mahu mempelajari kitab ini. Tak ada masalah, teruslah. Jangan abang-abang pernah, alah budak ni muka pun comel lagi nak baca mutawakkat. Tak tentu juga Kadang-kadang ada ilmu yang orang yang lebih berusia tak faham, yang lebih muda pula faham. Tak tentu walaupun biasanya yang lebih tu lah banyak makan garam. Itu yang dia ada darah tinggi sebab dia banyak makan garam, dia banyak pengalaman. Tapi kadang-kadang tak tentu juga, yang lebih muda kadang-kadang lebih tahu Jadi kalau siapa yang tak faham, tanya terus dan jangan malu. Dan jangan marah. Kalau ada orang tak faham, tanya. Yang kita pula dah faham, alamak yang ni pun nak tanya, nampak sangat bengap tak boleh. Sebab dalam kita belajar ni dalam kita belajar, kita kena ada saling hormat menghormati. Dan tak mustahil benda yang orang tanya itu kita ingat kita faham, selepas ditanya kita pun alam macam ni tak kerti. Akhirnya orang tu tanya sebab dia tak tahu apa yang kita sangka buruk pada dia. Bila si guru terang, kita dengar, lah aku salah faham punya. Ingatkan faham, rupanya dia pun tak faham Berkat budak tu tanya dan berani kata saya tak faham, akhirnya semua pakat faham lepas tu. Banyak juga berlaku tu. Kita rasa kita faham, orang lain tak faham, dia pun tanya, kita pun mula panas serong, alah yang ni tak kerti. Rupanya kita pun tak faham Dan kadang-kadang ada soalan yang orang tanya, kita tak nak terfikir. Dalam majlis akhirnya semua itu dikongsi bersama. Dan selalu Syekh Said Shaltut menyatakan, tak mustahil seorang guru dia boleh hurai dengan baik kerana barakah yang ada di hadapan dia, iaitu anak-anak murid. Kalau dia baca seseorang, dia pun tak faham sangat, tapi bila dia baca depan anak murid pula ada yang wali Allah macam tu, berkat soleh anak murid, si guru dapat manfaat. Bukan sebab guru power, tapi kerana yang datang tu anak murid. Dia pun, anak murid pun tak faham, tapi kerana berkat anak murid, guru jadi faham. Jadi kita saling perlu memerlu InsyaAllah. Okey, ada soalan-soalan? Silakan. Bismillah. Soalan Ustaz yang mengenai istidlal tu, talabul dalil. Jadi ada mungkin kesalahpahaman. Talabul dalil itu adakah kehendak menuntut kepada kehendak untuk ada dalil, ataupun keadaan perbuatan mencari dalil itu yang dikatakan istidlal? Okey, talabul dalil maknanya meminta dalil. Talabul dalil maksudnya meminta dalil. Minta dalil, kalau ikut asalnya talabul dalil. Talab ni mintalah. Talab ni menuntut dalil. Iradatul dalil. Talab maksudnya iradah.
Cuma macam mana kita nak sampai kepada nak dapatkan dalil tu? Sama ada kita minta orang tolong terang pada kita, atau kita sendiri cari, akhirnya kita yang jumpa. Dia boleh berlaku pada dua-dua keadaan sekali. Ya, talabud dalil, sama ada kita jumpa satu kenyataan, apa dalilnya, tak faham tak? Tanya orang pun terang, dapat kita dalil, akhirnya kita berjaya dapat dalil. Cuma nak tahu benda tu, kita memerlukan kepada mencari dalil, meminta dalil. Sama ada kita sendiri fikir, akhirnya kita jumpa, memang tak perlu minta tolong orang lain lah, atau kita cari-cari tak jumpa-jumpa, tak faham-faham, minta orang lain, orang terang, kita faham. Jadi berlaku juga talabud dalil. Ya, talabud dalil sama ada minta orang tolong terangkan, dia minta kepada orang tolong bagi tahu dalil, pun namanya talabud dalil juga. Istidlal ay talab, ataupun dia minta diri dia sendiri tolong cari. Seakan-akan dia kata, apa dalil ni Hairul Nizam, kau baca benda ni. Dia nama Hairul Nizam. Contoh saya baca, hai, Syekh kata begini, betul ke kenyataannya? Hairul, apa kamu rasa? Dia cakap dengan diri dia sendiri. Akhirnya, okey, kalau begini, kalau ni dalil, boleh, adakah ia sebagai dalil? Dia mula cari. Akhirnya dia jumpa. Maksud dia minta diri dia tolong cari dalil. Dia pun cari. Mereka tak perlu minta orang lain. Ikut cara macam mana sekalipun. Yang penting, benda itu memerlukan kepada dalil. Kalaulah ilmu itu, pengetahuan 100% itu sampai kepada memerlukan dalil, memerlukan ada hujah untuk membuktikan benda itu betul atau tidak, matlub khabari itu betul atau tidak, maka maklumat yang terhasil setelah adanya dalil, matlub khabari itu dinamakan sebagai ilmu al-yaqin. Sebab nak sampai kepada itu, dia memerlukan dalil. Dan ilmu ketika itu juga dinamakan, dia bukan sekadar ilmu, dinamakan juga al-ilmu al-muktasab, sebab dia memerlukan kepada dalil. Okey. Jadi tak ada masalah ustaz ya, sama ada ustaz sendiri yang cari atau minta tolong. Macam kita kan, bila Syekh kata, okey, ya akhi, siapa yang dia tidur, sebelum tidur dia telah berwuduk, sebelum tidur dia telah berwuduk, kemudian dia tidur pula dalam keadaan tidur terlentang, bukan tidur duduk macam ni. Dia tidur terlentang, sekejap dia konan lipat, sekejap dia baring, sekejap dia melengkung, sekejap kepala atas, bawah, habis semua. Besok pagi dia nak semayang, dia kena ambil wuduk atau tidak? Syekh pun kata dia wuduknya telah batal. Wuduknya telah batal. Walaupun sebelum tidur dia telah berwuduk, wuduknya telah batal. Dia kena berwuduk sekali lagi untuk sembahyang subuh. Syekh pun sebut banyak. Syekh bawa satu matlub khabari, batala wudu'un naim. An-naim wudu'uhu batil. An-naum yunkidul wudu'. Tidur membatalkan wudu'. Kita dengar, betul ke kenyataan ni? Kita mula fikir, betul ke tidur membatalkan wudu'? Sedangkan kita mula terfikir tu, masa dia tidur, walaupun dia macam-macam gaya dia buat, tapi dia bertemu dengan keyakinan sebelum dia tidur, iaitu sebelum dia tidur dia telah berwuduk secara yakin. Mungkin masa tidur dia terkeluar angin, mungkin masa dia tidur dia terpegang kemaluan, tapi mungkin juga dia tak bergerak. Jadi bertembung di antara yakin dan juga syak. Wal yakin la yuzal bi syak. Tapi Syekh kata wuduk batal. Akhirnya kita kata, Syekh minta maaf Syekh, apa dalil? Apa dalil wuduk telah batal? Maka ketika itu minta dalil juga, tetapi melalui orang lain. Sebab kita fikir-fikir tak jumpa jalan. Syekh pun kata dalilnya Nabi bersabda, an-naum wika usah. La entazir. Apa first hadis dia? Begitu ke hadis dia? Cuma saya ingat yang di belakangnya, faman nama falyatawadda. Saya terlupa yang depannya, an-naumu wika usah, ataupun ada ayat-ayat lain Nabi sebut. Akhirnya dibawa dalil. Apa dalilnya? Faman nama falyatawadda. Siapa tidur dia kena berwudu. Jadi Syekh pun kata, walaupun bertemu ni antara yakin dengan az-zan, tapi zan ini disebabkan hadis ini, zan ni naik martabat seperti dia yakin juga. Jadi mula-mula yakin telah berwuduk, kemudian datang seakan-akan yakin yang mengatakan dia sudah tidak lagi
berwudu. Jadi yakin yang pertama sudah tidak diamalkan sebab berlaku keyakinan yang kedua. Jadi saya minta dalil. Jadi berlaku istidlal. Cuma dalam contoh ni hukum fiqh lah, dia tak berlaku kepada ilmu al-muktasab lah, sebab dia masih lagi dalam ruang khilaf fuqaha. Tapi yang saya nak bawanya contoh itu adalah contoh al-istidlal, talabud dalil. Ai ana talabtu min syaikhi an yadhkur li ad-dalil. Saya minta guru saya tolong cerita kepada saya apa dia dalil. Kadang-kadang masa syekh terang kita tak minta, tapi kita mikir buat apa mikir ana marra sami'tu anna rasul qala faman nama falyatawadda. Khalas, huwa dalil. Sebelum teringat tu mencari tu, saya mencari tapi tak minta syekh tolong bagi tahu, saya sendiri yang cari. Talabud dalil juga, sekarang saya minta diri saya tolong cari. Akhirnya saya jumpa, maka berlaku al-istidlal. Cuma dalam keadaan yang kedua ni, saya tak minta orang lain tolong terangkan kepada saya dalil, tapi saya sendiri yang cari. Jadi istidlal boleh berlaku dalam dua keadaan tadi. Jelas Alhamdulillah. Ada soalan lagi? Ada siapa lagi berani tanya soalan? Semua dah tak berani sebab kalau tanya bukan apa kita nak berhenti kan? Okey. Kalau ada soalan yang tak jelas, kita boleh tangguhkan pada pertemuan yang akan datang sebab kebetulan waktu dah lewat. Alhamdulillah ada satu soalan dan saya telah terangkan, moga menepati kehendak dan cita rasa yang bertanya, insya-Allah. Okey. Khalas. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf di atas kelewatan. Tapi lewat datang tak mahu nak buat apa dah sebab dia saya bergantung dengan kelas guru saya. Kalau kelas lewatlah saya. Tadi seronok betul kelas sampai sudah saya tak faham. Setiap daripada pukul 6 sampai pukul 8.30 Syekh hurai saya tak faham. Syekh kata ana la faham ya Syekh. Syekh hurai lagi la faham. Buka kitab la faham. Dia kata Syekh tu khalas, tawakkal Allah. Buat macam mana tak faham kan? Terang baca lebih kurang dalam 5 kali 5 perenggan ataupun 2-3 perenggan, tapi tak faham juga. Dekat 2 jam lebih. Biasalah dan menuntut ilmu gitulah. Hari ni tak faham, mungkin besok kita faham. Ilmu ni rezeki. Kadang-kadang hari ni tak faham sebab bukan rezeki kita lagi. Sampai rezeki Allah inginkan, kita akan faham. Sebab tu kata Syekh Said Shaltut, kalau kita belajar, kita tak dapat nak tangkap semua, tak apa, sebab rezeki kita takat tu. Tapi insya-Allah kalau kita terus rajin mohon pada Allah, mana tahu akan datang Allah bagi rezeki. Akhirnya benda yang kita tu tak faham sangat, kita percaya, macam mana aku tak ada faham tu senang sangat, macam apa? Kenapa dulu tak faham? Sebab belum datang lagi rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab ilmu ni rezeki. Tapi janganlah saya tak faham, tak apa, tak sampai rezeki lagi. Cubalah tanya dulu, kok rezeki tu sampai kan. Tapi kalau dah tanya terang tak faham juga, okey tak apalah. Al-Imam Al-Muzani begitu. Kalau ikut sejarahnya, saya Imam Syafi'i kata kepada Imam Muzani, anak murid Imam Syafi'i, kalau aku boleh suaplah ilmu kepada kamu, aku suap, suruh buka mulut, bubuh itu Sebab setiap kali Imam Syafi'i terang, tak faham. Terang lagi tak faham. Tapi baik dengan Imam Syafi'i, sayang Imam Syafi'i, berkhidmat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sayang betul kepada Imam Muzani, anak murid beliau. Tapi terang tak faham. Akhirnya Imam Syafi'i kata, kalaulah aku ada kemampuan untuk masukkan ilmu tu dalam mulut kamu, tak payah susah-susah lah, masuk otak, masuk dalam mulut tu dan aku akan lakukan, tapi aku tak mampu. Tapi subhanallah, akhirnya Imam Muzani menjadi kibar fuqaha Asy-Syafi'iyah, yang martabatnya lebih tinggi daripada martabat Imam Al-Haramain, lebih tinggi daripada martabat Imam An-Nawawi. Tengok, walaupun pada asalnya sukar dapat ilmu. Sebab ilmu ni rezeki. Jangan putus asa lah dalam menuntut ilmu. Okey, sekadar tu dahulu, dah banyak kali okey dah tu cukuplah sekadar tu dahulu. Semoga diberkati Allah. Jam ni memang hadiah Saya syak saya syak. Buktinya dah ambil bukti ambil. Banyak itu adalah bukti yang kuat bahawa sebenarnya cuma syak tadi adalah taraddud, bukan syak dengan maksud sufi tadi, syak dengan maksud fiqh. Sebab bila saya bagi tu ambil juga, lepas tu dia tak kuat, dia tak ada begitu dia. Itu ya, nampak sangat macam tidak ada tu Okey. Ni contoh jangan marah Akhir orang mana? Negeri mana? Orang Kelantan jangan marah. Okey, semoga dari rezeki Allah. Minggu depan kita jumpa lagi. Dan minggu depan saya minta lagi apa namanya jam. Kita tangguh dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah dan Rasul meridai apa yang kita lakukan ini. Allahumma amin.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون